baca. Boleh. Bismillah. Itu. Tuan. Daripada hari apa tu? Daripada hari ni. Banyak. Buatan ni buat daripada hari apa tu? Jadi dah balik kaya balik dah. Balik dah. Tu Muzakarah tu dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengadakan satu program yang berbentuk forum, forum bicara ilmiah. Jadi ini adalah kali pertama lah kita buat forum di surau ini. Jadi sebelum ini kita buat dalam konsep kuliah maghrib ataupun tausiah ataupun majlis-majlis yang lain. Jadi kita tukar sikit konsep supaya apa? Supaya kita semua dapat manfaat yang banyak. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program-program seperti ini dapat memberi penerangan, memberi pencerahan kepada kita semua tentang ilmu agama Islam ini, insya-Allah. Jadi sebelum saya bermula, seperti mana yang disebarkan berkenaan dengan tajuk forum pada malam ini adalah berkenaan dengan bahaya pengaruh takfir. Jadi mungkin kita kurang faham sedikit dengan perkataan takfiri itu, ataupun kita lebih jelas dengan perkataan kafir. Akan tetapi kita kena faham betul-betul apa dia maksud perkataan takfiri itu. Jadi untuk pada malam ini kita akan memberi penjelasan tentang perkara tersebut supaya apa? Yang pertamanya memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahayanya pengaruh takfir ini, ataupun kita lebih senang kita kata mengkafirkan sesama Islam, ataupun mensyirikkan sesama Islam. Jadi ia merupakan satu perkara yang penting untuk kita tahu supaya apa? Supaya tidak timbul perpecahan di antara kita. Bila kita ini berpecah di antara satu sama lain, sesama mukmin, sesama Islam, maka ia akan memberi kesan yang buruk terutamanya kepada kita semua. Jadi insya-Allah pada malam ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dua orang tetamu yang cukup hebat untuk membincangkan perkara ini pada malam ini. Jadi ahli panel yang pertama adalah Tuan Guru Ustaz Engku Ahmad Fadil, yang mana beliau ini tidak asing lagi bagi kita, kan kita selalu mendengar nama beliau di media sosial, kan. Beliau aktif menyampaikan kuliah-kuliah, terutamanya kuliah yang berkaitan dengan memberi penerangan tentang bahayanya Wahabi, kan? Bahayanya Wahabi. Jadi saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang biodata ahli panel kita yang pertama. Jadi Ustaz Engku Ahmad Fadil ini berasal daripada Kuala Terengganu, yang mana pendidikan beliau bermula daripada Kolej Melayu Kuala Kangsar, kemudian ke Universiti Islam Antarabangsa, kemudian membuat master di Universiti Jordan,
Dan kemudian dia juga pernah bertugas sebagai Penguasa Bela dan Pengacara Mahkamah Tinggi Malaya, merupakan mantan pensyarah kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim Universiti Islam Antarabangsa, mantan fellow kanan Institut Kajian Strategi Islam Malaysia IKSIM, ahli panel penyelidik fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, ahli Jawatan Kuasa Syariah Bank Muamalat Malaysia Berhad, ahli Jawatan Kuasa Syariah Agrobank, ahli Jawatan Kuasa Syariah Public Bank, ahli Jawatan Kuasa Syariah AIA Public Takaful, ahli Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang, dan juga banyak lagi lah sumbangan-sumbangan beliau dalam menjadi penasihat syariah kepada badan-badan yang tertentu. Dan insyaAllah pada malam ini juga kita dihadirkan dengan seorang lagi Tuan Guru kita, iaitu Tuan Guru Ustaz Uwais Al-Qarni, yang tidak asing lagi bagi kita di Besrak ini dan juga di kawasan Kuantan ini. Jadi beliau juga aktif menyampaikan kuliah-kuliah, memberi penerangan tentang hukum hakam, dan yang banyak jasa beliau yang telah kita dapat, yang telah dapat kecapi sepanjang kita berada di bumi Kuantan ini. Dan saya bacakan serba sedikit berkenaan dengan Baidatul Al-Fadil Ustaz Uwais Al-Qarni, yang mana Ustaz Uwais ini merupakan mudir di madrasah pengajian tahfiz Libat Al-Mustafa dan juga Libat Al-Zahra, yang beliau mendapat pendidikan di Madrasah Asyraful Madaris Kuantan, kemudian mendapat pendidikan di Universiti Darul Mustafa di Hadramaut Yaman di bawah bimbingan Al-Habib Omar bin Hafiz. Dan juga banyak sumbangan-sumbangan beliau, antaranya merupakan penasihat syariah Pusat Kutipan Zakat Pahang, pengurusi Masjid Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Sungai Karang, tenaga pengajar tafakuh fiqih, dan juga banyak lagi lah sumbangan-sumbangan yang tidak dapat saya sebutkan kerana banyak sangat sumbangan-sumbangannya. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama dengan kedua-dua panel kita pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan terus pergi kepada isi forum kita pada malam ini. Jadi kalau kita lihat kepada sejarah Islam, kita lihat pada zaman Sayyidina Ali sendiri, Ustazku, pada zaman Sayyidina Ali, di mana Sayyidina Ali ini, dia ni telah meninggal dunia atau wafat kerana dibunuh oleh Abdurrahman Ibn Muljam, yang mana dia ini sangat obses menuduh bahawasanya Sayyidina Ali ini dia telah keluar daripada Islam. Akan tetapi beliau ini bukannya orang yang kita kata orang biasa-biasa, tetapi dia ini seorang yang menghafal Quran, kuat beribadah, kan. Tapi bagaimana dia ini sanggup sampai menuduh Sayyidina Ali sebagai kafir, dan menyebabkan dia akhirnya membunuh Sayyidina Ali. Dan dia juga termasuk dalam kata golongan Khawarij, yang mana golongan yang menentang kepada Sayyidina Ali. Jadi kalau kita lihat di kalangan kita sekarang ni, di situasi kita sekarang ni, orang yang menuduh sesama Muslim dengan pandangan ataupun dengan kita katakan mentakfirkan orang lain itu sesama Muslim, itu bukan di kalangan orang awam, bahkan di kalangan para asatizah juga. Jadi yang kita agak kecewa benda tu. Jadi kita nak dengar pandangan daripada Al-Fadil Ustaz tentang perkara ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya berikan Tuan Moderator Forum dan juga rakan ahli panel Al-Fatih Ustaz Uwais Al-Qurni Hafizahullah. Seterusnya kepada para alim ulama, pada tuan-tuan guru, para ustaz, tuan imam, tuan bila, pengurusi alijatan puasa, dan seluruh jamaah yang hadir muslim dan muslimat. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, setakat itu cakap selebihnya cakap Terengganu boleh lah. Bukan dia, kita boleh cakap tapi katanya orang Batam faham kalau cakap Terengganu, jadi lawak sikit bahasa ibunda kita sendiri. Jadi bila cakap tentang pengaruh bahaya takfiri ini apa? Dia berada perkataan bahasa Arab kafara yukaffiru takfiran. Kalau dari segi bahasanya maknanya kita kata satu orang itu kafir. Tapi kalau memang ia kafir semua terbengkok, tak timbul isu takfiri lain. Jadi isu takfiri yang kita maksudkan di sini orang yang ahlul kiblat, orang yang memayambang macam kita yang ada kiblat, dan tiba-tiba orang ni yang zahirnya dia orang Islam dituduh dia kafir. Itu yang kita nak bincang pada malam ni. Pak memang kafir jelas dah tu, tak ada masalah lah. Takkan kita tak berkata dia kafir pula. Ni hak zahir orang Islam tiba-tiba dikatakan kafir. Jadi puncanya walaupun dah disebut tadi oleh Al-Fatih Ustaz, bermula dengan golongan Khawarij mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Tapi yang kita nak kaji tengoknya apa dia punca dalaman dia. Sebab punca dalaman tu ia akan berulang seumur. Jadi kalau kita boleh kenal pasti punca dalaman tu, moga-moga kita boleh menjauhi sikap takfiri ini. Baik, kalau kita nak tengok punca dia ada kaitan dengan penyakit yang ada menghinggapi kepada iblis sendiri. Iblis bila Allah SWT perintah supaya sujud kepada Nabi Adam AS, kisah masuk, dia tak mau sujud. Dia rasa gom. Dia rasa, dia kata, ana khairum minhu, aku lebih baik pada dia. Takkan aku nak sembah, bukan sembah, maknanya sujud hormat pada dia. Aku ni lebih baik pada dia. Itu namanya aba wastakbar. Dia enggan dan dia itu takabur. Jadi punca penyakit takfiri ini, dia merasakan diri dia lebih baik. Itu yang berlaku di zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketika berlaku pertikaian dalam masalah politik, siapa ia yang nak jadi khalifah, antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi sampai berlaku peperangan. Bila dah perang, akhirnya ada cadangan supaya nak sama Islam. Tak salah kita letak senjata lah. Jadi nak cari keputusan macam mana, setuju kat majlis tahkim. Jadi rakyat wakil masing-masing bincang nak selesai macam mana. Jadi atas rakyat majlis tahkim lah, golongan Pak Adil Nyakit Ana Khairun Minhu ni, dia berasa yang lebih baik pada sahabat-sahabat Nabi. Dia kata buahnya ulang ni tak berhukum dengan hukum Allah macam ni. Dia wakil slogan yang betul, Inil hukmu illa lillah. Sebenarnya hukum ni tak ada lain melainkan milik Allah. Jadi bila buat tahkim, kita beri hukum tu pada manusia. Di situlah maka Khawarij itu dia mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam majlis tahkim. Bukan setakat dia mengkafirkan, ini bahaya. Dia kemuncak daripada takfir, dia menghalalkan darah. Dia atau assassin, dia atau pembunuh buhan, nak bunuh sahabat-sahabat Nabi yang terlibat dalam majlis tahkim. Jadi sangat berbahayalah. Oh, ini cerita lama Ustaz, tak apa lah, cerita sejarah. Masalahnya sejarah itu berulang. Jadi takfir ini kalau saya boleh ambil faedah sikit daripada
kajian ataupun research yang dibuat oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman bin Harmad Syahradiri. Dia ada tulis, saya tengok comel, tentang masalah takfir ini. Pertama, Nabi SAW sendiri dah bagi takfir. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang solat seperti solat kami, dan dia menghadap ke arah kiblat kami, dan dia makan sembelihan kami, maka dia itu seorang Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Maknanya Nabi SAW ajar dalam bab agama ni, kita hukum dengan zahir. Bukan kita nak korek hati buruk orang, dia ni beriman sungguh ke tak, ya. Kita tengok atas zahirnya, dan zahir yang basic-basic lah, mayang bang dia, maka itu sudah dianggap dia orang Muslim. Bahkan dalam satu peperangan, apabila sahabat Nabi menjatuhkan musuh dia, orang kafir, bila jatuh dia nak tikam dalam peperangan, bila nak tikam dia mengucap, mana itu? Bila nak tikam dia mengucap la ilaha illallah. Jadi sahabat Nabi daripada kalangan Al-Ansar undur, tak jadi ya, tak mengucap. Sahabat Nabi daripada kalangan Muhajirin, dia dibunuh hukum. Berhari-hari Nabi SAW komplain, apa tahu pada kau la ilaha illallah, terkamu awak bunuh dia selepas dia dah mengucap la ilaha illallah. Jadi oleh kerana berasa berat dengan Nabi SAW duduk tentang dia ni, perbuatan di sana, dia kata orang tu dia hanya nak selamat nyawa dia ya Rasulullah, kalau nafsu tentang sungguh. Tak jadi ni. Tu tulis mana dia mana dia koma pada pi. Saya fikir ikhlas pada pi. Mungkin itu dia lombok ke kan. Jadi kembali pada kisah ni. Jadi dia kata orang ni dia hanya nak selamat diri dia saja. Kalau nak masuk Islam sungguh, apa nak masuk Islam awal-awal? Ni perang jatuh nak kena bunuh dah orang mengucap. Nabi SAW tak setuju. Nabi SAW tanya dia, dah meledak dari dia, siapa melihat dalam hati dia ke? Mana Nabi SAW bagi tahu kita tu pegang dengan zahir. Dia zahir mengucap, tak boleh dah, tak boleh harga dah darah dia. Baik. Kemudian kalau saya boleh petik sedikit, kalangan para ulama yang mana menjauhi sikap takfir ni, misalnya Al-Imam Hujatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Mana dalam i'tiqad inilah yang pertemuan, kita tambah ekstrim pula kanan, tambah ekstrim pula kiri. Yang mana beliau berkata maksudnya dan sepatutnya kesimpulan bila kita bincang tentang masalah perpecahan, ni gini, ni gitu, maka cenderung kepada berhati-hati. Maknanya nak kafir orang tu bukan benda. Selagi ada jalan, selagi ada jalan, mungkin dia maksud lain, bukan macam hak dia, kalau kita faham zahir tidak gitu. Ada jalan untuk kita tidak mengkafirkan dia, maka jangan. Kerana sesungguhnya menghalalkan darah orang yang menunaikan solat ke arah kiblat dan mengucapkan dengan jelas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah salah dan tersalah. Kerana meninggalkan 1000 orang kafir hidup itu lebih ringan berbanding tersalah menumpahkan walau sebanyak secawang bekam daripada darah seorang Muslim. Orang bekam banyak nak darah dia, tapi oleh kerana kita tuduh dia kafir, dia Muslim, kita tumpahkan darah dia sebanyak itu saja pun, itu jauh lebih berat daripada kita itu salah membiarkan dia di sisi Allah berdaya kafir. 1000 orang kita tak berani kata dia kafir, maka lebih ringan lagi hak tu berbanding dengan menumpahkan darah seorang yang sebenarnya Islam tapi kita salah dikata dia kafir. Saya petik daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam bi Qawaidil Islam. Makna seorang mengkafirkan saudaranya itu adalah dia menisbahkan saudaranya itu kepada kekufuran dengan menggunakan sirah al-khabar. Maknanya dia kata mungkafir. Dia kita bawa Allah tu sekali Islam dan mayah bahasa dan kawan itu mungkafir. Itu makna takfir tu. Atau dia menyeru, dia tu oh kafir, dia wahai kafir, dia panggil gitu. Jadi
Ini adalah beriktikad ataupun dia dah cakap tapi dia beriktikad bahawa orang Islam itu kafir, sebagaimana golongan Khawarij beriktikad bahawa orang beriman yang melakukan dosa adalah kafir. Jadi ciri Khawarij ini adalah mudah mengkafirkan orang Islam. Bukan Khawarij saja, ada juga ya, firqah-firqah lain yang mudah mengkafirkan orang Islam, tapi ciri mengkafirkan ini adalah ciri Khawarij. Dan tengok penyakit ya. Penyakit anak khairu minhu ni sejak zaman Nabi SAW. Bayangkan Nabi SAW dia bagi harta rampasan perang kan, bila perang, bila menang boleh harta musuh kita ambil. Jadi bagi pada tentera. Tergamuk satu orang lelaki, dia kisam Nabi. Dia kata, "Aidil ya Muhammad. Muhammad mu kena berlaku adil." Allah. Dia sang Nabi suruh berlaku adil. Jadi Nabi SAW kata, kalau saya tidak berlaku adil, tak siapa dia lagi adil. Kalau dipilhan Allah itu sama Allah, tengok ia pasti lebih baik. Saya nak mau gerak, saya nak mau jadi benteng. Jadi saya mau kira-kira nak acung orang ni. Tapi Nabi SAW tak pergi. Dan Nabi kata, daripada zuriat orang ni nanti akan tumpiklah satu keturunan, satu kaum yaqra'una al-Quran. Rupanya rajin baca Quran belum tentu lagi betul. Bagus rajin baca Quran tu bagus, tapi belum tentu lagi betul. Sebab apa? La yujawizu hanajirahum. Sebab apa yang dia baca tidak melampaui kerongkongan. Maknanya dia baca tidak faham. Ini ciri Khawarij. Dia baca ayat Quran, dia salah tafsir. Jadi satu lagi yang kita bimbang, Khawarij zaman moden ni dikenali sebagai golongan Wahabi. Tak maaf sebab ada orang malu tak punya asal selamat Wahabi. Dia pun sebab tajuk takfiri, dia sebut selamat pasal tasawuf kan, mungkin tak sebut Wahabi. Kalau kita sebut di Al-Ghazali, di Junaid Baghdadi, dah sebut tajuk takfiri. Orang suka mengkafirkan orang zaman ini, salah satunya adalah golongan Wahabi. Jadi ada kawan tanya, dia kata, saya bimbang bahawa kok tersabut dengan fahaman ni bukan orang lain, saudara dia. Kok dia nak ganda dia nak ganda doa banyak-banyak minta hidayah. Sebab barang ni bukan mudah, saya kata. Apa kita kata bukan mudah? Sebab dalam hadis Nabi SAW Nabi kata, yang merukuna minal Islam muru qasahmi minal ramiyah. Orang yang kena penyakit baca Quran tak faham, dia akan keluar meluncur daripada agama macam anak panah yang meluncur daripada busur dia. Dalam satu riwayat, dia tidak akan kembali, tak akan patah balik. Sehinggalah kalau kita kata unta tu boleh masuk dalam lubang jarum, mana seolah-olah macam mustahil. Jadi sebab itulah kita kata molek-moleknya jaga diri masing-masing, jangan terpengaruh dengan fahaman ni. Sebab kalau tak terpengaruh, bukan kata tak boleh berubah. Ada sains-sains kita dulu Wahabi, learning ahli sunnah wal jamaah balik ada, alhamdulillah lah. Macam sebab ada majlis maulid. Dalam majlis maulid tu dia rasa terharu, dia nangis, dia berubah. Ada yang buat kajian tentang Syekh Albani, berubah. Ada tengok akhlak kawan-kawan kau sama-sama Wahabi, dah benda ni ada akhlak kuat ni, dia kata ikut sunnah ni macam nak bunuh je kan? Jadi berubah. Tapi kata-kata pun nak berubah tu bahaya. Sebabnya, sebab dalam hadis khabar dia tu keluar daripada agama seolah-olah anak panah keluar. Baik, Ustazku ni sedap-sedap kata Wahabi Khawarij. Pertama, Khawarij bukan kafir. Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan golongan Khawarij, tapi tak sama ya, golongan yang tak ikut. Dalam istilah hadis dia kata Khawarij ni kilabunna. Khawarij ni dilabelkan sebagai anjing-anjing neraka. Dia tak comel ya. Jadi bukan saya pandai-pandai ya. Saya ikut ulama yang pandai. Saya tak pandai ya. Ulama yang pandai. Kita dapati ulama empat mazhab sepakat bahawa memang golongan Wahabi ni dia ada ciri takfiri. Ia adalah Khawarij zaman ini. Saya petik ulama mazhab Hanafi, iaitu Al-Imam Muhammad Amin. Dia terkenal dengan nama Al-Imam Ibn Abidin. Dalam kitab dia Raddul Muhtar ala Duril Muhtar, dia sebut tu terang ya. Maqdabun fi atba'i Ibn Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Ini satu perbincangan tentang pengikut anak Abdul Wahhab.
Sebenarnya orang panggil Wahabi itu nyanyi. Sebenarnya ayat-ayat Abdul Wahab itu bukan fahaman macam Wahabi tau. Abdul Wahab tu fahaman ahli sunnah wal jamaah. Dia ulama mazhab Hambali. Anak dia nama Muhammad yang bawa fahaman Wahabi ni. Tapi orang Arab ni dia biasa panggil Abu, ayah siapa dia, ataupun Ibn, anak siapa. Jadi dia ni kalau dalam bahasa Melayu ni Ibn Abdul Wahab ni bakali kalau orang Kuantan dia kata anak Ustaz Wahab. Gitulah. Jadi akhirnya mengikut dia tu lekat nama Wahabi. Jadi Al-Imam Ibn Abidi rahimahullah ta'ala dia kata tu terang tu. Wa yukaffiruna ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri Khawarij mengkafirkan sahabat Nabi itu, ini bukan syarat untuk seseorang itu dinamakan Khawarij, bukan syarat. Adapun mengkafirkan sahabat Nabi itu adalah Khawarij zaman sahabat. Khawarij zaman sahabat mengkafirkan sahabat Nabi. Akan tetapi memadailah seorang itu dianggap Khawarij kalau dia berkeyakinan bahawa orang yang dilawan tu kafir, walaupun sama-sama mayang. Sebab tu kita dalam berpolitik jangan terlampau taksub sangat. Kan kadang-kadang kita beza parti politik, kita anggap dia kafir juga. Jangan. Dia menyambang kan, dia ngucap dia kalimat syahadah dia puasa bulan Ramadan kan. Jangan gitu. Politik lah. Lepas politik kawan balik. Kan senang gitu. Kalau balah nak belanja minum susah. Lah, kita berkawan. Jadi kawan-kawan pun senang nak belanja kita makan. Baik. Dan mereka ini mengaku sebagai mazhab Hambali, tapi Hambali tidak takfiri. Hambali yang sebenar tidak mudah mengkafirkan orang Islam. Dan dengan sebab dia salah faham saat inilah dia menghalalkan membunuh ahli sunnah wal jamaah. Dan pada masa dahulu mereka berperang melawan tentera Khilafah Utsmaniyah dan merampas 2 tanah suci. Jadi Khawarij ni dia lawan pemerintah, salah satu ciri dia. Ya, baik. Berapa minit ada habis dah? 19 minit. Ya, jadi tinggal berapa minit lagi? 2 minit ada. Habis dah. Tak boleh. Boleh hal ajak sikit tau. Loh, ingat gohit daripada KL tau. Kalau mari pada Kuatang dia tak berhenti lalu. Rasa letih kat mana KL kalau berhenti awal. Dah. Baik. Jadi saya petik lagi kalam daripada ulama mazhab Maliki, iaitu Al-Imam Ahmad As-Sawi, ketika mana dia membuat catatan tepi kepada kitab Tafsir Jalalain. Dia kata ayat Al-Quran yang berbunyi afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Orang yang amal buruk dia tu dihiasi di mata dia, sehingga kan amal buruk dia tu dia nampak molek. Mengkafirkan orang Islam ni buruk, tapi dia nampak molek. Bunuh orang Islam tu buruk, dia kata jihad. Jadi kata Al-Imam Ahmad As-Sawi, dikatakan ayat ini turun cerita tentang golongan Khawarij. Khawarij dia tak tolak Quran hadis. Ingat ada orang tak boleh terima, dia tak boleh, orang putih kata tak boleh bring. Wahabi tu sesak, ya tidak betul. Wahabi ni rajin baca Quran hadis cakap sikit qala Allah, bunyi sikit qala Rasul. Kan sesak orang macam ni. Kita tengok dia kata apa? Allazina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah. Jadi golongan Khawarij dia bukan tolak Quran hadis, dia menyelewengkan tafsir Quran hadis itu. Dengan penyelewengan tadilah dia menghalalkan darah orang Islam dan harta benda orang Islam, kama huwa musyahadul an fi nazairihim, sebagaimana yang dapat disaksikan perangai Khawarij ni. Wa hum firqatun bi adil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyah. Dan mereka ni adalah satu puak di tanah Hijaz yang dinamakan Wahabi. Dan nak katakan hak ni ulama tulis. Kadang-kadang orang marah bila kita kata begitu, kata ustaz tak boleh kata Wahabi Khawarij. Sebab apa? Timbalan Menteri Kabupaten Parlimen Wahabi Ahli Sunnah wal Jamaah. Timbalan Menteri hak bila tak tahu lah. Yang penting Timbalan Menteri saya kata. Saya kalau orang tanya dalam sejik, mesti saya jawab ikut ulama. Takkan saya nak jawab ikut ahli politik tau. Ahli politik kadang kemarin kata lain, ini kata lain pula. Itu biasa lah. Kita nak cakap, nak jawab soalan ikut kata ulama. Dalam mazhab Syafi'i, misalnya dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi radil bi'in najdi alladhi adalla bihal awam. Jadi pengasas fahaman Wahabi ini dilabelkan oleh ulama sebagai ahli bid'ah dari najat,
yang dia menyesatkan ramai masyarakat awam. Kata dia antara sebab mereka itu melabelkan adalah Khawarij Wahabi ini adalah kerana banyak hadis-hadis yang menunjukkan tanda-tanda Khawarij ini ada pada Muhammad bin Abdul Wahab. Pertama, dia mari pada timur Madinah. Nabi SAW dah beri isyarat dah, timur Madinah ni akan bangkit fitnah, akan bangkit tanduk syaitan. Ya, kalaulah tidak kerana matahari terbit pada timur, aku tidak mahu tengok ke arah timur. Banyak indikasi Nabi SAW beritahu kebangkitan satu fitnah yang buruk daripada timur. Dan yang kedua adalah mereka ini mencukur kepala. Ini tak ada ahli bid'ah lain buat perangai cukur kepala botol. Cukur saja tak ada masalah, tapi ia jadikan sebagai satu benda yang di-enforce, yang dikuat-kuasakan. Itu hanya berlaku pada golongan Wahabi. Dan yang terakhir sebelum saya berhenti, naknya ke moderator, nak suruh berhenti tak tergamak. Tak suruh berhenti, masa habis dah. Jadi kalau ikut ulama Hambali, saya petik dalam kitab Ar-Risalatul Musammah bi Rihlatil Hijaziyah, sama juga, iaitu dia kata tanda Khawarij ni ada pada Wahabi. Pertama, simahum at-tahliq, iaitu membotokkan kepala. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awsan. Perangai selagi ia suka bunuh orang Islam, lawan orang Islam, tapi orang kafir tak kacau. Okey, untuk buka minda saja dah. Semenjak daripada fahaman Wahabi tersebar di tanah Hijaz, ada tak dia pernah pegang dengan Israel? Ada tak dalam sejarah? Cek balik. Kalau Iraq rajin pegang, Syria pernah pegang, Jordan pernah pegang, Lebanon pernah pegang dengan Israel, Mesir terkenal lah peperangan Mesir dengan Israel. Tapi tepat tersebarnya fahaman Khawarij ni tak ada. Kena macam hadis kata. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan jazaa, diucapkan kepada Fadil Ustaz aku di atas penjelasan yang cukup terang berkenaan dengan siapakah golongan yang dikatakan selalu mentakfirkan. Jadi bukan kita tak nak sebut Wahabi kan, jadi biar Ustaz aku sendiri yang sebut. Supaya kalau kita tak dalam tajuk lagi, orang dia orang dah baik gitu sah. Orang kena katok saya lagi. Okay, jadi untuk seterusnya kita pergi kepada ahli panel yang kedua, iaitu Al-Fadhil Ustaz Wais. Jadi kadang-kadang kita ni masih lagi keliru di antara kataan kafir dengan sesat. Kataan kafir dengan sesat. Kadang-kadang orang kata murni sesat. Apa beza di antara bila orang kata murni sesat dengan murni kafir? Jadi kita nak definisi itu secara lebih jelas. Antara sesat, adakah sesat itu kafir? Adakah sesat itu kafir atau kafir itu sesat? Jadi minta kepada Al-Fadhil Ustaz Wis untuk perincikan perkara ini supaya kita lebih jelas tentang kafir dan juga sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ba'du. Terima kasih pada Ustaz Syekh sebagai moderator kita, dan seterusnya kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abu Fadil Hafizahullah Subhanahu wa ta'ala sebagai panel utama kita pada malam ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pencerahan daripada Ustaz Engku tadi sebenarnya sangat mencukupi dah kepada kita untuk kita nak mengetahui ciri-ciri apa-apa takfir. Tadi Ustazku di awal tadi ada cerita dah tentang apa yang dimaksudkan dengan takfir. Kaffara yukaffiru takfir, mengkufurkan. Dan dia pun sebut tentang ciri-ciri yang ada di zaman ini. Ustazku ni Masya Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan dia ni memang fighter lah. Dia berhari berlawang. Memang style dia gitu. Jadi ada orang dia jenis cool gitu. Ustazku mana-mana pun dia berlawang lah. Ni singa lah, singa Ahlussunnah. Kalau dah ada orang pakai singa, kita boleh lah benda rimah ke, ahli sunnah wal jamaah. Jadi malam ni ambillah peluang tuan-tuan, ambil peluang pada malam ini. Bukan hanya soalan-soalan yang
dilontarkan dalam forum ni daripada moderator. Tapi kalau boleh jemaah-jemaah kita, orang berserah ni, kita persoalkan apa saja permasalahan. Ustaz Engku ni memang dia buat pengajian, ada kajian selidik yang detail isu-isu khilafiyah ni. Ada site itu memang dia ada kepakaran. Dia duduk lama di IKSIM dulu. Memang IKSIM ni bahagian dia adalah penyelidikan tentang masail-masail ni, isu-isu yang selalu dibangkitkan oleh golongan-golongan yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagi tujuan nak mendatangkan rasa syak, tashkik. Jadi yang berlaku dalam masyarakat kita ni timbul rasa syak. Nak buat maulid rasa syak, nak buat tahlil rasa ragu. Jadi puak-puak ni hanya usaha dia, daur dia, peranan dia untuk mendatangkan kesaksian, yang akhirnya amalan itu ditinggalkan. Dan kita tengok mutaakhir ni tuan-tuan, bila datangnya istilah-istilah sesat, istilah-istilah takfir, yang dia bermula dengan istilah yang ringan, dengan bid'ah, akhirnya lama-lama masyarakat mula meninggalkan amalan-amalan itu. Dan realitinya kita tengok sampai hari ni ada banyak amalan tarhim. Dulu orang buat tarhim sebelum subuh, jadi satu demi satu amalan ditinggalkan. Jadi ini musibah yang dikata khatrut takfir ni. Topik utama perbincangan kita malam ni, bahayanya takfir ini, kerana dia akhirnya bawa kepada umat Islam itu dia tinggalkan amal yang asalnya adalah beramal. Semua ayat dalam Quran, dalam hadis, penganjuran beramal. Wa man ya'mal minas salihat min zakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang mukmin, orang yang benar-benar beriman daripada kalangan lelaki dan perempuan yang beramal dengan amalan soleh, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Jadi natijah amalan ni ada. Jadi bila mari tashkik, meragukan kita daripada beramal, ayat tu yang melanda kepada umat Islam pada hari ini. Dan dari segi sisi pandangan Islam, tuan-tuan, maknanya asal Islam ini, anjuran Islam, bahawa dia memelihara lisan. Al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadihi. Orang Islam ni siapa, tuan-tuan? Orang yang terpeliharalah orang Islam lain daripada tangannya, tindakannya dan juga lisannya. Maksudnya asal orang Islam ni tawakuf, dia tak kafir ke orang. Jadi sebab itulah, kalau tuan-tuan ingat beberapa bulan lepas, bila timbul isu mereka telah adakan satu daurah, ini ciri-ciri yang Ustaz Engku sebut tadi. Ada dalam ciri-ciri mereka yang mengadakan satu daurah kuburiyah. Daurah kuburiyah ni buku ada di tangan saya, tuan-tuan. Ni buku kemunculan golongan kuburiyah di Yaman. Ni buku orang Malaysia buat, tuan-tuan. Orang Malaysia buat buku ni, profesor di universiti. Ciri-ciri yang khawarij yang memang ada di dalam negara kita ini, memang ada. Orang yang memang ada tuju dia macam mana nak mengkufurkan umat Islam. Jadi buku induk dia adalah Al-Kuburiyah, satu testis doktor Syekh Ahmad Hassan Muallim. Buku Kuburiyah ni, tuan-tuan, dia ambil daripada salah satu rujukan dia, buku Al-Kuburiyah, seorang ulama Wahabi yang tersohor di Yaman. Jadi dia ambil daripada situ, profesor yang berada UNIZA yang duduk di universiti kita. Sebab tu ciri-ciri itu ada. Dia duduk di universiti kita, universiti tanah air kita. Kemudian dia buat satu buku Al-Kuburiyah di Yaman. Dalam buku induk dia, tuan-tuan, dengan terang dan jelas menyesatkan As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dia kata inilah orang yang mendokong kepada amalan-amalan kubur. Dia memulakan dalam buku bicara ni kata penghantar dia orang kita. Yang buat kata penghantar ni kawan baik pada Ustaz Engku lah, Dr. Rora. Buat kata penghantar dalam buku ni, wallahu alam, adakah Dr. Rora ni dibaca atau tak baca dengan teliti, bahawa adanya anasir-anasir yang nak bawa kepada perpecahan umat Islam, dalam mengkafirkan umat Islam. Dalam di tajuk yang ke muka surat 4, dia bermula dengan antara ziarah-ziarah, dia kata ziarah asyirkiyah.
Dia memang letak dah satu tajuk khusus, ziarah asyirkiyah, iaitu ziarah mensyirikkan, menziarah yang bersifat syirik. Orang mari ziarah jadi syirik. Tengok tuan-tuan betapa besarnya Tomah. Pergi ziarah kubur terus dinyamakan sebagai syirik. Sedangkan dalam panduan umat Islam disebut oleh Syekh Imamul Haramain, Imam Al-Juwaini, dia kata Imam Juwaini, fasilu, kamu kena perincikan sesuatu benda yang nak bawa daripada perkataan takfir. Ni nampak macam amalan macam kufur dah. Fasilu, kamu perincikan dulu, bima la yaqtadi, dengan sesuatu yang tak bawa kepada mana takfir. Ni cara ulama-ulama Islam, ulama-ulama Ahlus Sunnah. Dia tak akan bermudah-mudah untuk soal takfir ni. Dia bukan mudah tuan-tuan. Soal takfir ni soal berat. Imam Al-Bukhari membabkan, menjadikan satu bab khusus, larangan daripada mengkafirkan seseorang tanpa takwil. Maknanya kena banyak mikir. Nak boleh kafir ke orang, nak menjatuhkan sesuatu hukum kufur, ni kufur, ni kafir, ni sesat, bukan satu benda yang mudah. Siapa yang berkata dalam hadis riwayat Imam Bukhari, siapa yang berkata ya kafir, wahai kafir, kata dalam Fathul Bari, bukan setakat perkataan kafir ataupun memberikan hukum ke atas dia. Terkata ni kafir ni orang ni kafir, menjatuhkan hukum kepada dia, maka faqad ba'a ahaduhuma, perkataan kufur tu akan kembali pada dia. Sebab tu kita nak nasihat kepada orang Islam, nasihat kepada orang Islam bahawa tawakuf ni, tujuan forum ini, apa yang didedahkan oleh Ustaz aku, bukannya mengkufurkan Wahabi pun dah, tetapi nak backup bahawa amalan mengkufurkan ini nak jaga side supaya jangan orang bermudah-mudah untuk mengkufurkan orang lain. Nak didik umat Islam supaya jangan bermudah-mudah. Jadi dalam buku ni Al-Quburiyah fil Yaman ni tuan-tuan, dimulai dengan ziarah syirkiyah. Jadi antara siapa orang yang buat ziarah syirik ni, dia mula pergi kepada fasa yang berikutnya. Dia bahaskan tentang antara golongan yang melakukan kesyirikan ketika ziarah adalah golongan kuburiyah. Siapa golongan kuburiyah? Dia kata golongan yang datang meminta dengan ahli kubur. Meminta dengan ahli kubur yang diberi nama sebagai at-tawassul ataupun al-istighatsah adalah sesuatu amalan yang diterima oleh ramai ulama. Maknanya masih lagi amalan yang diperselisihkan. Kalau dia kata ziarah syirkiyah itu, ziarah yang boleh menyebabkan kufur itu adalah hanya dengan tawassul. Pergi tawassul, pergi kat kubur, ya Allah, dengan keberkatan wali fulan ini, terimalah doa aku, tawassul. Ataupun seperti yang disebutkan dalam hadis yang disebut berkait dengan istighatsah. Istighatsah ni kata ulama-ulama, apa makna istighatsah? Maknanya kita meminta sesuatu daripada yang memang memiliki kudrah secara hakikat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun meminta sesuatu dengan orang yang Allah beri dia kudrah. Allah Taala alihkan kudrah padanya. Batu al-istighatsah ni banyak disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis yang bukan sikit. Tetapi hanya dengan al-istighatsah, kalau kita baca buku Al-Quburiyah fil Yaman ni, dia mengkafirkan umat Islam hanya dengan istighatsah. Bila orang pergi kubur bertawassul, kafir. Dan mereka sebut juga, bila dulu adanya perbahasan, mula ada orang menjawab bukunya, dia kata kami ni hanya mengkufurkan perbuatan, tetapi kami tak kufurkan si pembuat. Dia kata dia mengkufurkan perbuatan. Mengkufurkan perbuatan ni semua orang ittifaq belaka tuan-tuan. Mengkufurkan perbuatan, siapa yang buat gini maka hukumnya kafir, siapa yang sembah gini maka hukumnya kafir. Yang ni semua ada dalam Quran, dalam hadis. Dan dia kata dia ini dalam mengkufurkan demikian, dia hanya mengkufurkan perbuatan, tak mengkufurkan Tuhan. Tetapi dalam kitab ni tuan-tuan, ada disebutkan bahawasanya salah seorang yang bawa fahaman Syiah Imamiyah adalah orang-orang mula-mula yang datang ke bumi Hadramaut daripada kalangan ahli bait, Imam Muhajir. Imam Muhajir ini imam yang datang daripada Iraq. Dia bawa
leluhur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada situlah yang menjadi sebab penyebaran agama Islam ke seluruh Nusantara ni tuan-tuan. Wali Songo daripada Aulia Tis'ah, wali-wali Songo di Indonesia. Ini apa atuknya kepada Ustaz Engku kita, Toku Faluh daripada Al-Idrus, yang semua bersambung kepada Al-Imam Muhajir yang mula-mula bawa nasab Ba'lawi ni, bawa nasab keturunan Ahli Bait pergi ke bumi Hadramaut. Di situ dalam kitab ni tuan-tuan disebut bahawa mereka ni Imam Muhajir datang bawa sekali fahaman Syiah Imamiyah. Syiah 12, Imam 12. Dia punya takfir dia tu tuan-tuan, impak dia bukan di bumi Hadramaut saja, seluruh pelosok dunia ini. Di mana ruang ceruk kita pergi, tak boleh lari bahawa ulama-ulama ini mengaji daripada ulama-ulama Hadramaut, khususnya daripada para ahli bait, orang yang mewarisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toku Paluh, salah seorang daripada murid dia adalah pejuang yang kita dorai pada baru-baru ni, Mak Kilau, Tok Bahaman, adalah antara pejuang-pejuang Islam. Mereka ni bukan hebat dalam bidang seni persilatan saja, tapi mereka ni masya-Allah mengaji dengan Tok Paluh. Itu tercatat dalam sejarah. Boleh tengok dekat apa baru ni bila kerajaan negeri pergi ke Masjid Ba'lawi di Singapura, pergi kat galeri dia tu, Imam Masjid Ba'lawi Habib Hassan Attas, dia ada galeri, dia simpan manuskrip lama. Dia tunjuk, dia kata ni ini amalan kamu punya pejuang ni. Apa amalan? Amalan-amalan Mak Kilau. Semua di situ tarikat Samaniyah. Tarikat Samaniyah ni banyak diamalkan oleh ulama-ulama di Pahang, khususnya ni Tok Kusni. Itu semua rakan-rakan seperjuangan Mak Kilau. Mengaji dengan siapa tuan-tuan? Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong di Kemamang. Mengaji dengan siapa? Semuanya mengaji aliran agama, dia mengaji dengan Tok Paluh. Jadi bila usul sana dikatakan sebagai Syiah Imamiyah, maka habis furuk. Sebab tu bila dikatakan yang datang daripada keturunan Ahli Bait daripada bumi Hadramaut ni Syiah Imamiyah, yang secara terang disebut di dalam kitab ini, maknanya takfir dia, pengkufuran dia tu dah bersifat terlalu umum. Maka tidak akan kekal lagi orang Islam dalam dunia ini melainkan sikit. Ini musibah daripada takfir. Sebab itu ini forum tajuk ni sangat penting tuan-tuan. Sepatutnya sangat penting, dan saya sebenarnya nak beri ruang yang sangat luas lah. Sebab aku bukan disokmor mari dengan kita ni, ruang yang sangat luas, dan segala persoalan yang nak dilontarkan dalam majlis ni tuan-tuan boleh ambil peluang. Mana kita tak tunggu soalan pada moderator, tuan-tuan boleh banyak di Berserah ini persoalan tentang maulid. Ada orang mengajar baru-baru ni di Masjid Jami' Berserah, Masjid Berserah kita, dia kata cinta kepada Nabi ni, cinta kepada Nabi ni bukan dengan buat maulid. Cinta kepada Nabi ni hanya ikut Quran hadis lah, bukan buat maulid. Itu tak panggil cinta pada Nabi. Ini maknanya membatalkan kenyataan-kenyataan seperti ini. Dia akan timbul syak lah orang siap tahu buat maulud. Ini datang daripada orang-orang kita, ustaz-ustaz di tempat kita yang mengajar di masjid-masjid di kawasan kita. Ini tashkik, nak suruh apa ni tuan-tuan? Nak suruh orang tinggal lah maulud ni. Kerana maulud ni bukan daripada amalan Islam. Kalau saya nak ikut sunnah, kena ikut Quran dan juga hadis. Jadi itu dah lebih kurang tuan-tuan apa yang saya dapat konsiderkan, dan saya beri ruang sepenuhnya insya-Allah kepada Ustaz Engku Fadil untuk nak melanjutkan lagi dia punya perbicaraan insya-Allah. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan jazaa diucapkan kepada Ustaz Uwais Al-Qarni di atas penjelasan berkenaan dengan definisi kafir dan juga sesat, dan banyaklah yang berkaitan dengan isu-isu yang berada di sekitar kita. Jadi begitu juga yang kita maklum bahawasanya Al-Fadhil Ustaz Uwais Qarni ini, beliau merupakan alumni kepada pusat pengajian Darul Mustafa di Hadramaut Yaman. Jadi dia banyak bergaul dengan para habaib, yang mana kita tahu habaib ini manhaj mereka bukanlah manhaj yang
manhaj yang melampau. Mereka manhaj mereka amat lembut, dan manhaj mereka, dakwah mereka nak kepada kita kembali supaya kita semua dapat bersatu kembali sebagai sebuah umat Islam yang kuat, insya-Allah. Jadi untuk meneruskan forum pada malam ini, kita nak tengok dari sudut kesan pula pada Ustaz Engku. Kita nak tengok dari sudut kesan. Pada pandangan Ustaz Engku, apakah kesan-kesan yang akan menyebabkan masyarakat, terutamanya masyarakat umat di Malaysia ini, akan terjadi sekiranya perkara takfir ini tidak dibendung, bahkan tersebar di kalangan masyarakat. Jadi apakah kesan-kesan yang Ustaz rasa yang akan terjadi jika perkara ini tidak dibendung dengan betul-betul? Pada tafadhal, insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, apa yang akan terjadi kalau gejala takfir ini tidak dibendung, ya? Sebelum saya jawab soalan, saya nak perbetul sikit lah, ya. Al-Fadhil Ustaz Uwais Qarni membandingkan saya sebagai singa ahli sunnah wal jamaah. Saya rasa hebat sangat kalau singa. Kalau duk saya tengok-tengok pada diri saya sendiri, mungkin sebenarnya level kucing je. Cuma sebab kita ni duk berlawan dengan Wahabi, jadi Wahabi dia level tikus. Jadi di sisi tikus dia tengok kucing macam ke singa dah. Padahal tak dapat level singa lagi. Jauh banget kita nak dilabelkan singa di sunnah wal jamaah tu, jauh malu rasa. Kucing kita kadang-kadang cakap skek-skek, gurau-gurau gitu. Baik, jadi kesimpulan daripada Ustaz Uwais Qarni Kabosat ni, makna kata kita boleh faham kalau kafir itu memang sesat lah. Tapi kalau sesat belum tentu kafir. Kalau kata Syiah sesat, Wahabi sesat, bukan kita mengkafirkan dia. Kecuali kalau dia jelas-jelas buat benda kufur. Misalnya ada golongan Syiah yang sangat ulu, dia kata ada sifat ketuhanan pada Sayyidina Ali, dia nak jadikan dia lagi kafir lah kalau kata gitu. Dan ada Syiah yang menafikan keaslian Quran. Dia kata Quran hak ada pada umat Islam ni tak asli. Hak asli nanti Imam Mahdi dia turun baru ada hak Al-Quran asli. Itu jadi kafir lah, sebab menafikan keaslian Al-Quran. Tapi kita nak pukul rata Syiah kafir, Wahabi kafir, dah. Cuma ia sesat jalan. Jadi kita doa dan kita dakwah pada dia, sebab masih lagi saudara seagama kita yang kita patut rasa belah ihsan pada dia, ya. Jadi kalau lawan, jangan lawan dengan kebencian, tak comel. Kita lawan dengan kasih sayang. Sebab kita sayang ke dia lah, kita tegang bahawa pahaman ni tak betul. Jadi kesan saya tak boleh pakai rasa-rasa, barang rasa ni tak pasti. Cuma kita boleh ambil iktibar dari apa yang telah berlaku. Yang telah berlaku di negara-negara Arab, bila tak dibendung gejala takfir ini, pertama dia jadi berpecah, dan yang kedua dia menjadi memandang murah kepada nyawa saudara seagama dia. Padahal Nabi SAW sendiri memahalkan nilai orang beriman tu, kata Nabi SAW, lebih daripada Kaabah lagi. Kaabah tu mulia, Kaabah tu hebat, tapi jiwa seorang mukmin, kata Nabi SAW, lebih mulia daripada Kaabah lagi. Tapi bila ia ada takfir, ia pandang murah. Dan itu berlaku di negara Arab, dipanggil istihlalud dam, menghalalkan darah. Makanya ia bong orang dalam sejik, sebab orang dalam sejik ni ahli bid'ah. Ahli bid'ah buat benda apa? Sambut maulid. La ilaha illallah. Saat ni awak kata pegang dengan Quran Sunnah, betul, kita setuju. Takkan kita nak lawan orang ajak pegang Quran Sunnah, tapi cara dia pegang Quran Sunnah tu speed. Ni masalah dia. Bagi dia Quran Sunnah tu adalah perbuatan Nabi saja. Kita kalau ngaji usul fiqh, kita nampak lalu tak betul. Dalam ilmu usul fiqh, nak ambil sumber hukum, Quran sumber hukum, percakapan Nabi sumber hukum, perbuatan Nabi sumber hukum, pengiktirafan Nabi sumber hukum, ijma' kesepakatan ulama sumber hukum, atas jalan qiyas boleh dapat hukum, masalah mursalah, istihsan, istishab, sadu zara'i dan sebagainya. Ia main Nabi tak buat maka haram. Tak betul. Siapa ia kata Nabi SAW tak buat haram, dia langgar Quran, langgar hadis, langgar ilmu usul fiqh. Langgar Quran, Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa kepada kamu, Rasul bawa kepada kamu, maka kamu ambil. Apa hak Nabi larang, maka kamu berhenti, jangan buat. Quran kata apa? Wa ma nahakum.
apa yang bagi dia larang, bukan wa ma lam yaf'alhu, apa yang bagi dia tak buat. Jadi mereka ni ahli bid'ah. Dia tambah hak Quran dak kata. Quran kata kalau Nabi larang jangan buat. Dia tahu bukan hak Nabi larang saja. Kalau Nabi tak buat kita boleh buat dah. Mari mana? Dalam hadis pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata manahaitukum anhu fajtanibu. Apa satu barang kalau aku larang maka jauhi barang tersebut. Nabi dah kata apa satu barang saya tak buat. Benda yang Nabi tak buat banyak. Maka kalau kita pakai atas nama Nabi tak buat haram, banyaklah benda haram. Tapi dia kata waktu urusan dunia tak apa. Ya ke urusan dunia tak apa? Pembedahan urusan dunia ke urusan ibadah? Urusan dunia tau. Pembedahan tukar jantina Nabi tak buat. Dah kira boleh lah sebab urusan dunia. Mana mikir orang dia jeng gitu. Tidak kira urusan dunia ke urusan akhirat ke, yang penting jangan melanggar syarak. Azan urusan dunia ke urusan ibadah? Azan ibadah. Dah apa dah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu buat bid'ah dalam urusan azan. Zaman Nabi azan sekali jemaah. Zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sekali. Mari Sayyidina Osman, Sayyidina Umar kata tambah lagi. Oh, Sayyidina Osman buat bid'ah bid'ah hasanah. Berapa hasanah? Sebab azan tambahan tu menyebabkan orang tu tak tertinggal solat jemaah, masing-masing duduk jauh pada masjid. Waktu ijtihad Sayyidina Osman dia ustaz, la ilaha illallah. Ingat Osman mana ni? Bukan Osman kapur bugis ni. Ni Osman sahabat Nabi, ijtihad dia mahal dah. Apatah lagi bila dia ijtihad seorang daripada sahabat Nabi tak bakang. Mungkin bak tak ada Wahabi zaman tu kalau dia bakang macam. Jadi ijma' sahabat Nabi boleh buat bid'ah dalam urusan ibadah, syarat mesti hasanah. Nak tahu kan hasanah dah hasanah, ustaz Nabi wafat dah. La ilaha illallah. Apa makna al ulama warasatul anbiya? Ulama pewaris pada Nabi, ulama ya kaji. Dah ya kita mayang baru ni kan bid'ah. Masa PKP ingat lagi. Mayang jarak-jarak. Confirm dah bid'ah, apa mufti dak larang. Pak Mufti kata dalam keadaan PKP lah, keadaan pandemik, kalau dekat-dekat membahayakan nyawa, jaga nyawa tu tuntutan agama, maka terpaksa jarak-jarak. Kerja ulama lah, kaji pula. Dan siapa yang kata maulid dah ikut Quran hadis? Dalam Quran Allah berfirman, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan yang dikembian itu hendaklah mereka itu bergembira. Kita diperintah bergembira dengan kurniaan dan rahmat Allah. Apa dia kurniaan dan rahmat Allah? Dalam kitab tafsir kata Islam dan juga Al-Quran. Dan dua ni tak mari melalui Nabi. Bahkan setengah ahli tafsir kata rahmat Allah tu Nabi dah. Dekat dalam Al-Quran Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat Allah tu Nabi. Jadi Allah Taala suruh kita bergembira dengan Nabi. Mana sambut Maulid tu kan bergembira dengan Nabi SAW. Cuma Allah tak perinci nak gembira macam mana. Kalau mayang, Allah suruh mayang, perinci dah cara mayang, tak lewat ikut suka hati. Allah suruh haji, terperinci dah cara haji. Tapi Allah suruh bergembira, Allah tak perincikan, berarti boleh kita bergembira dengan apa cara sekalipun, dengan syarat janganlah sampai melanggar syarak. Ada di Kuantan orang sambut Maulid buat pesta tari menari minum arak? Tak ada. Alhamdulillah. Kalau ada kita larang. Itu bid'ah sayyi'ah tu. Setakat yang saya tahu perhati-perhati di Malaysia ni, orang sambut Maulid, pertama dia buat ceramah Maulid. Tak, ceramah Maulid ni biasanya tazkirah je, benda kita tahu lama dah. Nabi lahir tahun gajah, ibu Nabi meninggal dunia bila, ayah Nabi meninggal, Nabi masih dalam perut lagi. Tak, Nabi pergi ke Taif kena baling batu, tahu belaka dah. Tapi ada orang hadir ceramah Maulid, nangis dia, sedih dia, teringat balik perjuangan Nabi, sedar balik, bertaubat dia. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Itu ayat Quran bagi peringatan bagi manfaat pada orang mukmin. Buat benda apa lagi? Jamu makan, biasa tak? Ahli jamaah jangan balik lagi, kita buat jamuan sikit sempena Maulid. Dah jamu makan bukan sunnah. Nabi SAW bersabda afsyus salam wa at'imut ta'am, sebarkan salam dan jamu makan. Ada Nabi tetap jamu makan kerana apa? Tak ada kan? Jadi jamu makan kerana naik rumah boleh, jamu makan kerana naik pakak boleh, saja-saja nak jamu makan. Katalah lepas ceramah forum ni ada orang tepuk bahu, start saya belanja makan, boleh, tak ada masalah, alhamdulillah. Mana tak mesti ada sebab tertentu. Jamu makan kerana Maulid pun boleh. Kita jamu makan kerana hari jadi kita, boleh tak? Dah hari jadi Nabi tak boleh, haram. Kan pelik memikir otak dia gitu. Dan dia lagi, apa lagi kita buat? Selawat. Selawat memang Allah suruh tak mudah. Kita tak tahu, orang lelaki mesti tahu dalil selawat. Kecuali kalau khutbah kedua dia tidur.
Buat khutbah kedua mesti tok khatib sebut innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat dan salam ke atas nabi Allah tetap tak bila? Tak tetap. Allah tetap tak seorang-seorang ke ramai-ramai, tak tetap ikut lah. Nak selawat seorang-seorang boleh, ramai-ramai boleh. Nak selawat secara spontan boleh, nak selawat secara terancang boleh. Kenapa lagi arak-arak? Berarak dah. Berarak apa makna berarak? Bukan minum arak, minum arak memang haram. Berarak berjalan beramai-ramai. Apa hukum berjalan beramai-ramai? Hukum asalnya harus. Kecuali boleh berubah, misalnya berjalan beramai-ramai nak zahirkan kebiraan dengan lekaian Nabi, dapat pahala. Berarak ramai-ramai langgar habis kedai orang, litar pukang habis balik sayur ikan dan sebagainya, jadi haram, menyusahkan orang. Berarak ramai-ramai tak tutup aurat, jadi haram sebab tak tutup aurat. Jadi agama tak sempit. Nabi sendiri sambut hari jadi dia. Bagaimana pula Ustaz? Kan bila sahabat tanya kepada Nabi SAW, kenapa baginda rajin puasa pada hari Isnin? Kan Nabi SAW jawab, zaka yaumun wulidtu fihi. Hari Isnin itulah hari saya dilahirkan. Jadi Nabi raikan dengan berpuasa hari Isnin. Tidak menghalang kita raikan dengan cara-cara yang lain. Baik, saya nak fokus kepada sebab kenapa Wahabi jadi takfiri adalah kerana dia berpegang dengan tauhid 3. Minta maaf kalaupun ada dalam selibah dan sebagainya, tauhid 3 ni kalau tak kena gaya, itu punca takfirinya. Pertama, tauhid rububiyah. Tauhid 3 ni bukan yang salah belaka. Ada part-part yang betul, tapi part yang salah tu bawa kepada takfiri. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menyembuhkan penyakit. Tak ada lain, Allah semata-mata. Betul. Waktu betul. Cuma kita ngaji sifat 20, kita panggil wahdaniyatul af'al. Mengesahkan Allah pada perbuatan. Tak ada masalah dah, beza istilah. Masalahnya dia kata setakat tauhid rububiyah, orang musyrikin macam Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid juga. Ni bibit-bibit dia. Jadi seolah-olah mu yakin Allah Ta'ala menciptakan langit bumi ni, mu masih baru sama status dengan Abu Jahal. Dia pergi lebih jauh bila mari ke tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah daripada perkataan ilah, Tuhan juga maknanya. Tapi konsep dia adalah dalam tauhid uluhiyah kita hanya boleh beribadah dan menyembah kepada Allah semata-mata. Haram lagi syirik kalau kita sembah lain daripada Allah. Betul tak? Betul. Hak ni kita tak tolak. Hak ni asah agama kita. Hak kita tolak hak mana? Bila mana Al-Fadhil Ustaz Uwas sebut sana, dia memperdikaikan tawassul, dia menyempitkan tabarruk, dia mensyirikkan istighosah. Ni kita tolak. Tawassul Nabi SAW ajar. Tanya pula boleh jadi kamu petikai? Dia kata hak tu boleh tawassul dengan orang hidup. Nabi SAW hidup pergi masa tu. Bila dah mati tak boleh tawassul dah. Haram. Kita tanya dia, mana dalil? Jangan biar Wahabi je tanya kita dalil, letih lah kita. Mana dalil, mana dalil? Kita tanya dia. Merata tawassul haram, mana dalil? Tak ada dalil. Sebab bila Nabi SAW ajar tawassul, Nabi tak khabar pun ni doa macam tawassul ni masa saya hidup boleh baca, kalau saya dah meninggal jangan baca syirik, haram. Tak ada. Takkan Nabi SAW tidak bersifat tabligh? Kan itu namanya as-sukutu fi mahallil bayan. Nabi diam pada tempat sepatut Nabi kena terang sebab benda ni haram. Tiba-tiba ia pandai-pandai kata tak boleh. Kenapa? Kerana dia taksub kepada fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah. Itu saja. Al-Imam Ibn Taymiyah ni ulama besar, hebat. Anak murid dia pun ulama. Tapi kenapa ulama sezaman dengan dia tolak dia, bersangkutan dengan fatwa dia yang melanggar ijma'? Ini salah satu. Umat Islam dah ratusan tahun terima tawassul orang hidup orang mati, tak ada beza. Dan dia kata ikut salah. Sahabat Nabi kan salah. Sahabat Nabi nama Uthman bin Hunayf radhiyallahu anhu ajar pada satu orang lelaki baca doa tawassul bila zaman Sayyidina Uthman bin Affan jadi khalifah. Mana lama lepas Nabi SAW wafat, sahabat faham boleh amal doa tawassul. Nak tanyalah, nak ikut kefahaman sahabat Nabi ke nak ikut kefahaman Wahabi? Kalau kita selesa dengan sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi ajar oleh ada. Sebab sahabat Nabi faham tawassul ni semata-mata sebut benda yang molek dalam doa kita. Kita sebut nama Allah, boleh tawassul dengan nama Allah. Tu Wahabi tak boleh. Nabi kata boleh tawassul nama Allah, Wahabi sepakat dengan kita. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Kita dulu ada buat amal soleh.
Ya Allah, dahulu masa saya kerja, ada orang tawar rasuah pada saya 50,000, saya tak berani ambil, saya tolong. Ingat amal soleh, buat benda baik je. Menahan diri pada buat benda jahat, amal soleh pun. Ya Allah, kalau itu amal soleh di sisimu, sembuhkanlah penyakit hamba ni. Itu tawassul dengan amal soleh. Wahabi kata okey. Dah kira hebat amal soleh kita kepada Nabi SAW. Dah Nabi wafat dah. Dah apa beza Nabi wafat? Kita tawassul dengan Nabi SAW adalah kerana kemuliaan Nabi. Adakah Nabi SAW mulia hanya ketika baginda hidup, lalu ketika baginda wafat sudah tidak mulia? Tidak begitu. Dah tak ada alasan. Jadi dia cari-cari, jumpalah satu kisah. Dia kata apa? Dalil tak boleh tawassul dengan orang Islam meninggal dunia adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika bertawassul nak minta hujan, tawassul dengan Al-Abbas, pak dara Nabi. Itu dalil tak boleh tawassul dengan orang mati. Kalau boleh termasuk tawassul dengan orang mati, apa dah Sayyidina Umar dak tawassul direct dengan Nabi SAW? Orang tak panggil dalil, orang panggil rekaan pada otak mudiri. Sayyidina Umar dak ada sebut pun kata oleh kerana Nabi dah wafat aku terpaksa tawassul dengan Al-Abbas, tak ada pun. Mudiri mikir gitu. Dan apa yang memikir itu bercanggah dengan kalang Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar bila cerita tentang tawassul dengan Al-Abbas, Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata dulu masa Nabi SAW masih hidup, Nabi memandang kepada Al-Abbas ni macam anak pandang pada ayah. Mana Nabi hormat sungguh pada Al-Abbas ni. Jadi ikutlah sunnah Nabi kamu, jadikanlah beliau wasilah dalam bertawassul kepada Allah Ta'ala. Mana muliakan Al-Abbas salah satunya dengan bertawassul dengan dia. Bukan kerana Nabi dah wafat, kerana ikut cara Nabi muliakan Al-Abbas. Dan Al-Abbas sendiri pun ketika bercakap tentang peristiwa tu, dia kata manusia bertawassul dengan aku kerana kedudukan aku di sisi Nabi. Nabi ada memuliakan aku, jadi masyarakat memuliakan aku, bukan kerana Nabi dah wafat. Yang kedua, nak beri pukul apa ya? Pukul 9. Pukul 9 cungak kok saya pukul 9 2 minit lagi. Baik. Yang ketiga adalah tabaruk. Tabaruk ni mudah sikit. Tabaruk ambil berkat. Saya dah berhati hak tolak tabaruk secara total adalah Wahabi baru knock up. Wahabi jenis dok mengaji, orang ikut orang gitu lah. Wahabi hak mengaji, ada master, ada PhD, ia tak tolak tabaruk secara total. Sebab dalil je lah. Antaranya dalil apa? Nabi SAW ambil wuduk, sahabat tadah air wuduk, sapu di muka dan sapu di tangan, ambil berkat. Dah kalau haram, dah kan Nabi tak larang. Kemudian Nabi SAW bila tahlul, cukup kepala, Nabi suruh bagi rambut. Buat benda untuk ambil berkat. Kalau nak makan rambut, ambil berkat. Dan memang Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu letak 3 helai rambut Nabi SAW dalam kain serban, dan khabar orang ramai semenjak saya letak rambut Nabi SAW, sentiasa Allah beri kemenangan dalam peperangan. Hak beri kemenangan Allah ke rambut Allah, dan mutak rambut tu tak menyambut berkat. Hak sembuh penyakit Allah ke apa? Ya Allah. Tapi ketika Nabi Yaqub alaihissalam diuji mata dengan penyakit, kan ambil berkat dengan baju seorang Nabi yang lain, iaitu anak kandil beliau sendiri Nabi Yusuf alaihissalam. Usah baju Nabi Yusuf mulai ada sembuh. Tetap yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Dan disapu muka tu apa? Itu nak menyambut berkat. Baju Nabi Yusuf, baju kita jangan kok kau sakit mata je ya. Tapi kalau kita orang soleh boleh. Itu beza kita dengan Wahabi dalam bab tabaruk. Tabaruk di sisi kita boleh dengan Nabi, boleh dengan wali, boleh dengan orang soleh. Wahabi tak boleh, hanya boleh dengan Nabi je dia kata. Pak tu jadi kaitu hak orang mandi di Gunung Jerai baru ni, ingat tak? Ada budak-budak muda pergi Gunung Jerai, nak ziarah kubur, nak ziarah makam apa semua. Jadi ia mandi dulu di perigi-perigi tu. Orang Wahabi gagah, kita tengok buat ritual dah. Ritual kan ni, pertama kalau ia mandi di rumah sampai situ peluh dah. Molek ya mandi situ dah peluh lagi. Yang kedua, mandi air gunung ni bagus. Dia tak ada klorin, tak ada apa. Yang ketiga, dikatakan perigi itu digali oleh ulama yang soleh. Barang nama perigi itu perigi Tok Syekh. Di sisi kita boleh kita tabaruk dengan kesan orang soleh. Wahabi tak boleh, hanya boleh tabaruk dengan Nabi saja. Yang ketiga, istighosah. Istighosah yang kita masukkan di sini adalah minta tolong. Minta tolong dengan Allah sepakat. Tu tak ada khilaf lah. Lagi orang Islam minta tolong memang dengan Allah Ta'ala. Minta tolong dengan makhluk boleh tak? Sepakat juga kita dengan Wahabi, ada hak boleh, ada hak haram dan syirik. Hak mana boleh, hak mana haram dan syirik? Di sisi kita, hak boleh selagi mana anggap makhluk itu asbab saja, sebab je. Yang beri sebenarnya adalah Allah. Tapi kalau mu beriktikad makhluk yang tolong secara hakikat, tak boleh, syirik. Wahabi kata mu tak tolong orang hidup boleh lah.
Kalau orang mati dah, tak boleh syirik. Faham tak makna syirik? Syirik bermakna menuhankan lain daripada Allah. Kalau minta tolong dengan orang mati syirik, berarti minta tolong dengan orang mati adalah menuhankan orang mati. Betul tak? Kalau begitu, minta tolong orang hidup berarti menuhankan orang hidup. Boleh tak menuhankan orang hidup? Syirik. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW khabar, ada satu orang yang rajin baca Quran sehingga orang tengok, dia ni jadi harapan untuk Islam lah. Tiba-tiba dia buang pengetahuan-pengetahuan Islam dia tu, dia pergi kepada tetangga dia buat tubik pedang dan dia kata mung syirik. Asal nampak bagus dah. Ngaji orang negara, balik pada negara Arab, baca Quran pandai, sedap dan sebagainya. Tiba-tiba duk kata orang lain syirik. Lalu sahabat tanya, ayyuhuma aula bisyirki ya Rasulullah, ar-rami walal marmi? Pada dua orang tu, mana hak sebenarnya lebih layak dengan gelaran syirik tu? Yang menuduh atau yang dituduh? Nabi SAW jawab, badi rami. Bahkan yang menuduh sebenarnya lebih layak dengan gelaran syirik. Contohnya di sini, kalau kita tanya dia, apa awak kata boleh minta tolong orang hidup, tak boleh minta tolong orang mati? Dia kata sebab orang hidup boleh tolong. Orang hidup boleh tolong hakikatan am sababan. Hakikat ke sebab? Ni kita kena ngaji balik sifat 20 ni. Sifat 20 walaupun bahasa ia nampak macam bahasa lama, ketahuilah bahawa af'al yang baharu dan sekadar kainat tidak memberi bekas. Hanya yang beri bekas adalah Allah Ta'ala juga. Kita dah berapa, inilah kitanya. Maknanya doktor tak menyembuhkan, hanya usaha ikhtiar saja. Yang menyembuhkan adalah Allah. Nasi tidak mengenyangkan, hanya kita usaha makan. Yang mengenyangkan adalah Allah. Api tidak menghanguskan, hanya kita usaha bersetuh. Tapi kalau Allah tidak izin, api tidak menghanguskan. Itu hakikat. Wahabi tak faham hakikat dengan sebab. Jadi dia kata kalau tak tolongan hidup boleh. Kalau dia kata hakikat, itulah syirik. Kalau kita tanya dia tak, kata boleh tak tolong orang hidup kerana orang hidup boleh tolong, secara hakikat ke secara sebab? Kalau dia kata secara hakikat, itulah ainus syirki, itulah syirik. Kalau dia kata tak lah, secara sebab lah, dah apa beza dengan orang mati? Sebagaimana Allah Ta'ala boleh jadikan orang hidup sebab kepada kebaikan dan pertolongan, demikianlah Allah Ta'ala boleh jadikan orang mati sebab kepada kebaikan dan pertolongan. Dah orang mati boleh tolong dia mati dah, boleh tolong doa. Kadang saya jumpa Wahabi yang pelik-pelik soalan ni. Dia kata kalau minta tolong orang mati, bapa tak minta tolong dia goreng mi sepinggang. La ilaha illallah. Apa jadi gitu Wahabi? Dia tolong sesuai dengan keadaan dia lah. Dah lah masa dia hidup dulu goreng mi kedai, mati pun suruh goreng mi juga. Yang sabit dalam hadis-hadis, orang mati boleh mendoakan orang hidup. Jadi kalau orang mati tu orang soleh, dia doa untuk kita, Allah mustajab, dapatlah hajat kita. Allah yang beri. Jadi tak ada dalil. Saya tanya orang-orang Wahabi duk lawang, Ustaz Weh kata ustaz aku suka berlawang. Mana tak suka kau letih kau berlawang, kena maki sokmo. Ustaz aku bodoh, ustaz aku uduh, macam-macam lah. Tak ada kena-mengena pun. Kalau kita uduh pun, kalau kita khabar benda betul, takkan tak terima kerana mata kerana kita uduh. Tapi dia berakhir kata macam-macam, letih kok. Tapi sebab kita ingat sikit sebanyak apa yang kita faham, kita cuba fahamkan pada orang lain. Saya tanya, cuba bagi satu dalil yang soreh dan sahih. Soreh makna jelas, sahih makna betul daripada Nabi SAW, yang menunjukkan bahawa istighasah dengan mati itu haram. Tak ada. Pada ni tak ada dalil. Hanya dia kata kita minta berarti kita sembah. Tak, bukan gitu. Dia bukan masalah mati ke hidup. Awak kalau awak minta orang hidup boleh jadi syirik. Sebagai contoh tak, pengikut ayah Ping bukan kita. Masa ayah Ping hidup lagi, minta tolong ayah Ping, agak-agak syirik tak? Cerak dah syirik. Sebab di sisi pemikiran pengikut ayah Ping tu Tuhan dah. Kalau minta dengan ayah memang ya weh, bukan Allah. Syirik kan? Tapi kalau kita misalnya kita sekapung ayah Ping, satu hari kita balik pada KL, big banyak, nampak ayah Ping duk minum kedai kopi, kita pun kata Ping, tu nak kat big aku 10 dah, aku dah orok akak sok. Ayah Ping kata kurang ajar aku ikut kamu kat big. Syirik lah kita tolong ayah Ping? Tak syirik. Sebab kita minta tolong atas dasar dia makhluk, sebab musabak saja. Minta tolong orang mati, sahabat Nabi pernah buat. Cuba buka kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani meriwayatkan dengan sanad yang sahih, menceritakan bagaimana seorang lelaki pergi pada makam Nabi SAW ketika berlaku kemarau. Dia minta tolong dengan Nabi, kata dia, ya Rasulullah, istasqi li ummatik,
wahai Rasulullah, tolonglah minta hujan untuk umatmu. Nabi dah wafat dah. Bila siapa cerita tu pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar nangis, kata aku tidak akan cuai menunaikan pesanan Nabi. Dan Sayyidina Umar jawab salam Nabi, aku tu mimpi jumpa Nabi. Takkan Sayyidina Umar yang tegah dok khabar, mu buat minta tolong orang mati dok boleh syirik pandai tauhid syirik Wahabi ke Sayyidina Umar? Mesti pandai Sayyidina Umar. Tiba-tiba apa kata ulama Wahabi, Syekh bin Baz kata, dia taklid pada kejadian tu, dia kata ma fa'ala hadzal rajulu batilun wa wasilatun ila syirki. Tergamuk dia kata ke lelaki yang kemungkinan sahabat Nabi, kalau tidak sahabat Nabi pun perbuatan beliau diiktiraf oleh sahabat Nabi. Dia kata apa yang dibuat oleh lelaki tadi adalah batil dan wasilah kepada syirik. Ini takfiri. Dan terakhir, dengar ayat terakhir lega. Orang ngantuk juga balik mata. Biasa ceramah gitu lah, ngantuk-ngantuk dengar ustaz kata terakhir bangun. Tapi ada ustaz yang jenis kelakar 10 kali terakhir nak berhenti. Tu saya harap-harap dah gitu lah. Kenapa awak nak kata saat ni? Yang terakhir adalah al-asma' was sifat, adalah dia tu akan menjadi mengkafirkan kita kalau kita tak faham macam dia. Dan dia faham kita tolak Quran hadis, maknanya kita jadi kafir. Macam mana saya perasan masa saya ceramah di Melaka, ada orang tanya, dia kata, ustaz, saya jadi kafir tak kalau saya menetapkan istiwa bagi Allah Ta'ala? Kan ada ayat Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istiwa tu kita tetapkan, kita jadi kafir tak? Jadi saya kejut dia tanya gitu. Saya kata terbalik tuan. Kalau tuan menafikan istiwa tu, tuan boleh jadi kafir. Sebab tuan menafikan apa yang sabit dalam Quran hadis. Rupanya dalam pada otak dia, dalam bab ayat istiwa ni, kita Asy'ariyah Maturidiyah tolak istiwa. Dia ingat gitu. Hak bagus Wahabi. Wahabi Quran kata istiwa, ia kata istiwa. Bukan gitu. Kita dalam bab ayat mutasyabihat, yadullah, wajhullah, ya, istawa dan sebagainya, kita dan Wahabi sama-sama menerima. Maknanya kita kata ada istiwa, Wahabi pun kata ada istiwa. Beza antara kita dengan Wahabi adalah apa makna istiwa. Di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, makna itu mesti tanzih. Tanzih makna Allah tak sama macam makhluk. Di sisi Wahabi dia cenderung kepada tashbih. Contoh, istawa dia kata Allah berada di atas arsy, bertempat. Sedangkan kita tak boleh gitu. Arsy tu kan makhluk Allah. Mereka kata Allah berada pada makhluk tu i'tiqad al-hulul orang panggil. Batil i'tiqad tu. Kemudian memfaham tak arsy tu makhluk? Faham? Apa makna makhluk diciptakan? Sebelum diciptakan tak ada. Bila mereka kata Allah berada pada arsy atau atas arsy, adakah sebelum arsy ada mana Allah pun tak wujud? Tak mungkin. Allah wujud tanpa ada permulaan. Mana sebelum ada arsy Allah wujud. Maka Allah wujud tanpa arsy tu pasti. Takkan bila Allah cerita arsy lalu Allah berubah jadi bertempat pula. Sedangkan berubah tu sifat baru. Jadi dia tak boleh mikir. Sebab tu Wahabi ni dia anti pada dalil akli. Dia kata penyakit ni, lahor kuatang harap ada kena penyakit ni. Kasarnya adalah BBAK. Saya dengar penyakit ni. COVID-19 saya dengar dah, AIDS saya dengar dah. BBAK ni yang kasang pada biar bodoh asal confident. Jadi saya dapat detect penyakit ni satu orang, dia mari dalam Facebook, dia kata saya ustaz dalam bab akidah, saya pegang Quran dan sunnah. Okey lagi, nampak okey lagi. Saya tak pakai akal. Nampak lalu penyakit BBAK. Seolah-olah Quran dan sunnah tak guna akal. Quran kata afala ta'qilun, apa mu tak guna akal, afala tatafakkarun, apa mu tak fikir. Tak, ahli neraka apa maksud neraka? Salah satu sebab tak guna akal. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ahli neraka berkata, kalaulah di dunia kami itu mendengar dan menggunakan akal, tidaklah kami termasuk dalam ahli neraka. Mana tak guna akal, salah satu sebab masuk neraka. Kalau nak cerita jadi panjang lah. Macam mana dalil akli ni, Allah sendiri guna dalil akli, para rasul sendiri guna dalil akli. Tiba-tiba Wahabi tolak dalil akli. Dia kata ini ilmu falsafah Yunani. Saya bagi satu tip pada tuan-tuan, kalau ada ustaz Wahabi kabau, jangan belajar sifat 20, kerana ini ilmu falsafah Yunani. Sila angkat tangan dan tanya, minta maaf ustaz nak tahu juga, ahli falsafah Yunani nama apa, dalam kitab mana mengajar sifat 20? Bab dia sembang kosong, tak ada. Dah kalau takdir lah, ya. Mana kalau orang Terengganu kata for the sake of argument,
Pada segi argument maknanya ada sungguh ahli falsafah Yunani dia ngajar Allah wujud tanpa ada permulaan dan tidak ada perakhiran, tak sama seperti makhluk dan makhluk tak sama seperti dia, dan tak berhajat kepada yang lain. Dia maha hidup, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maha berkata-kata. Makna ahli falsafah Yunani orang beriman lah kalau gitu, sebab menolak salah satu menjadi kafir. Jadi hati-hati ya. Saya nasihat bukan Wahabi saja, Syiah, liberal, ajaran batiniyah kita jauhi, kita bentengkan dengan pengajaran sebab 20. Kerana ajaran luar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, dia akan menjadikan akal tidak boleh berfungsi dengan baik. Wal iazubillah, wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustazku di atas penjelasan yang cukup jelas, yang cukup padat untuk kita faham berkenaan dengan kesan-kesan dan juga huraian-huraian yang lain berkaitan dengan akidah. Jadi sebelum ni memang ada perancangan untuk kita menjemput Al-Fadhil Ustazku untuk dihuraikan berkenaan dengan bahaya fahaman Wahabi dari sudut akidah, tapi disebabkan ada halangan tidak dapat dielakkan. Jadi alhamdulillah pada malam ini beliau dapat menerangkan secara ringkas dan juga padat berkenaan dengan akidah juga, selepas apa diterangkan mengenai berkenaan dengan kesan-kesan yang buruk akibat kita tidak membendung fahaman takfir ini. Jadi untuk yang seterusnya insya-Allah kita akan membuka soalan kepada sidang hadirin dan juga hadirat. Jika ada sebarang soalan, yang terbuku ataupun ada sebarang kemusykilan berkaitan dengan perkara ini atau apa-apa soalan yang berkaitan, boleh diajukan. Okey, silakan. Waalaikumsalam. Ada saya beberapa soalan yang diberikan. Ya. 3 soalan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Syarif bin Mahdi. Saya daripada Ahmad, tapi kawan dekat sini, jadi dekat juga lah. Lama tak jumpa Ustaz. Dulu jumpa dekat Ampang Ustaz. Moga Ustaz Wais. Terima kasih Ustaz sudi hadir ke sini pada malam ini. Soalan daripada saya adalah mengenai tadi yang Ustaz kupaskan mengenai Wahabi tadi. Soalan saya adalah macam Ustaz kupas tadi, Wahabi itu maksudnya salah satu daripada ajaran ataupun sesatlah, aliran yang sesat. Tapi ada yang mengutarakan, terutama daripada penyokong-penyokong lah aliran ini, mengatakan kalau Wahabi itu sesat, kenapa Jakim kata Wahabi tidak sesat, tetapi hanya tidak sesuai diamalkan di Malaysia. Itu soalan yang pertama lah. Soalan kedua adalah apa beza Wahabi dengan Salafi? Kerana ada yang kata ulama daripada Al-Azhar, termasuk saya pernah dengar Ustaz Zaid Rustam pernah kata Salafi itu masih termasuk daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Soalan yang ketiga, apa solusi yang kita boleh buat untuk kita tangani masalah isu khilafiyah yang berlegar dalam masyarakat? Sebab saya tengok approach orang-orang agama, para agamawan, mereka suka mengadakan debat, mengadakan forum, mengadakan diskusi dan sebagainya. Tapi kadang-kadang saya melihat secara pribadi perkara itu bukan tidak membantu, tetapi kadang-kadang tidak menyelesaikan perkara-perkara isu khilafiyah, sebab masih ada puak A yang pro dan puak B yang kontra. Jadi bila kita berhujah dengan golongan ini, biasanya kalau kita guna Al-Quran dan Al-Quran, mereka akan menggunakan sunnah. Dan apabila kita menggunakan sunnah, mereka akan menggunakan dalil ataupun perkataan ulama. Tapi bila kita menggunakan pandangan-pandangan ulama, mereka akan kembali pada Al-Quran dan sunnah wali. Jadi perkara itu tidak selesai. Jadi saya memandang kita perlu kepada kuasa undang-undang lah, bagi pandangan saya. Sebab seperti mana kita lihat macam mana di Bendung aliran Syiah di negara kita kan. Tetapi masalahnya ada ulu-ulu yang mengatakan
bahkan di jabatan-jabatan agama pun ada ahli-ahli yang telah masuk. Jadi mohon pencerahan Ustaz. Maaf ambil Assalamualaikum. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Untuk soalan yang pertama, dia kata kalau Wahabi sesat, kenapa Yakin kata tak sesat? Yakin bateri ya. Kosong bateri. Baik. Jadi pertama kita kena ingat JAKIM dia lebih kepada badan penyelarah ya. Dia bukan badan untuk keluar fatwa. Cuma dia selarah lah. Mufti-mufti mari bermusyawarah muzakarah, JAKIM jadi penyelarah dia. Jadi pertama kalau bukan JAKIM kata tak sesat, JAKIM cuma dia kata tak sesuai. Tak sesuai adalah kan apa? Saya petik Keputusan muzakarah jawatankuasa fatwa, mana mufti-mufti yang bermusyawarah pada tahun 2014, iaitu musyawarah muzakarah fatwa MKI yang ke-106 106. Saya petik yang relevan dengan perbincangan kita. Dia kata apa? Dapatan kajian yang dianalisis mendapati bahawa aliran Salafi Wahabi adalah tidak selari dengan arus perdana atau jumhur ahli sunnah wal jamaah yang diamalkan di Malaysia. Seterusnya dia kata apa lagi? Pegangan kepada tauhid 3, iaitu rububiyah, uluhiyah dan al-asma' wa sifat yang dibawa oleh golongan Salafi Wahabi cukup membimbangkan, kerana konsep tauhid 3 jelas tidak mewakili konsep tauhid ahli sunnah wal jamaah. Mana sesat? Cuma ialah kadang-kadang dari segi percakapan tu dia ada diplomasi. Ini kalau sebut sesat tu kan jarak dia. Dia ada macam-macam kebimbangan lah, gitu gini. Tapi dia memang betul-betul tidak mewakili konsep tauhid ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dia sebut lagi, muzakarah bersetuju memperakukan rumusan penyelidikan bahawa dari segi perundangan ahli sunnah wal jamaah adalah mazhab rasmi negara Malaysia, dan aliran Syiah serta Salafi Wahabi pada masa kini sedang memberi ancaman serius kepada survivor ahli sunnah wal jamaah. Cuba tengok kan dalam hadis Nabi SAW, Nabi khabar sataftariqu ummati ila thalah wa sab'ina firqah ataupun millah kulluhum finnar, semua masuk neraka illa wahidah. Jadi kita dah pegang ahli sunnah wal jamaah satu, yang firqah najiyah, makna yang lain tersesat. Kalau tak sesat berapa masuk neraka? Jadi itu yang pertama. Tapi tu okey kau ayat ada hak lebih kelakar lagi. Dia kata kan kalau orang Wahabi sesat, berapa dah mau ikut Imam Mekah? Saya juga dengar kata gitu. Pertama, dia seolah-olah menganggap Imam Mekah tu confirm Wahabi ya. Dia khabar korang jangan mudah-mudah labelkan orang Wahabi. Dia label Imam Mekah Wahabi, relax je, ada masalah. Yang kedua, kalau memang betul sekalipun Imam Mekah Wahabi, maknanya dia ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah masih sah lagi kita mayang belakang dia, cuma makruh. Bukan orang kafir. Saya kata khabar dah kan Wahabi bukan orang kafir. Pandai-pandai kalau dia ahlul bid'ah. Tapi kadang-kadang dia tak asuk lebih. Ingat Imam Mekah mau apa Imam Mekah maksum ke kan? Kita kalau Imam Mekah batal, kita boleh tak ikut? Tak boleh. Kita tak gaji jumpa lagi lah kita fiqh. Misalnya menanggung najis membatalkan solat, kecuali kalau Imam Mekah yang menanggung najis maka solatnya tetap sah, kan ada gitu. Tak ada. Kalau Imam Mekah batal, kita mufarakah. Okey. Kemudian apa beza Wahabi dengan Salafi? Kalau dari segi penyamaran tak ada beza lah. Hak mengaku Salafi itulah Wahabi. Tapi kalau dari segi teknikal, kalau kita tengok secara ilmiah, Wahabi bukan Salafi. Sebab Salafi adalah, dia asalnya salaf. Siapa ia salaf? Salaf asal makna yang dahulu. Khalaf makna hak kediang, hak belakang. Jadi salaf dari segi istilah adalah generasi awal umat Islam yang baik-baik. Siapa ia? Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Dah mari mana pula fi? Asalnya salah je. Fi mari mana? Dia tambah huruf ya. Ya tu nama ya nisbah. Ya nisbah banyak fungsi dia. Salah satu fungsi ya nisbah adalah nak nisbah pada nama tempat misalnya. Misalnya akan ada kita jumpa nama Ustaz Zamiha Al-Ghori. Pernah dengar tak? Bapa Al-Ghori. Bak ia orang Gua Musang. Ghor tu bur. Jadi ia orang Gua. Al-Ghori makna nisbah pada tempat dia. Kadang-kadang nisbah pada keturunan, kadang-kadang nisbah pada ikutan.
Jadi Salafi adalah pengikut Salaf. Jadi Salafi yang sebenar siapa dia? Kalau dari segi fiqh adalah pengikut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Mereka adalah Salafi. Sebab pak imam ni adalah Salaf. Adapun Wahabi, ia ikut siapa? Ia mengaku ikut Imam Ahmad bin Hanbal. Okeylah, kalau betul ikut Imam Ahmad bin Hanbal, kira Salaf. Tapi yang sebenar yang diikut sangat, yang diidolakan sangat adalah Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah bukan Salaf. Salaf sama ada sahabat Nabi, tabi'in ataupun sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Ada satu pandangan ia kata 500 tahun pertama lepas daripada kewafatan Nabi SAW itu masih Salaf lagi. Imam Ibn Taymiyah 700 tahun lebih. Tiba-tiba ikut Imam Ibn Taymiyah. Kalau Muhammad Abdul Wahab lagi ya. Muhammad Abdul Wahab kurung ke-12 Hijrah, kurung ke-18 Masihi. Sebab tu dalam diskusi saya dengan Ustaz Salman Ali di Perlis, Ustaz Salman Ali kata Wahabi pun ada terima Yaqazah, Ibn Taymiyah terima Yaqazah. Dia kata saya pula nak kabur ke dia. Ibn Taymiyah bukan Wahabi, dia kata. Ibn Taymiyah mati lama dah baru Wahabi lahir. Tak kan Ibn Taymiyah Wahabi. Tapi Ibn Taymiyah ni idola kepada Wahabi. Dan baik Al-Imam Ibn Taymiyah, baik Muhammad bin Abdul Wahab, dua-dua bukan Salaf. Jadi nama Salafi sebenarnya dicuri oleh Wahabi. Dia bukan Salafi. Tengok, bab tawasul dah ikut Salaf. Salaf boleh ada amal tawasul lepas Nabi wafat, dia dah ikut. Bab bid'ah dah ikut Salaf. Imam Syafi'i bagi bid'ah dua. Bid'ah yang selari dengan ajaran Nabi terpuji, bid'ah yang bercanggah dengan ajaran Nabi terkeji. Mari Wahabi bid'ah sesak belaka. Bila kena tapan dia kena. Kata kalau bid'ah sesak belaka, kita menggunakan telefon boleh, mugi sedikit naik kereta boleh. Kata bid'ah dunia tak apa, kata. Mana ada bid'ah dunia tak apa? Insurans bid'ah dunia, ulama kata haram. Takafur bid'ah dunia, ulama kata halal. Apa beza? Beza selagi kita bercanggah dengan syarak. Okay. Kemudian jadi itulah ya, kalau dari segi nak guna nama Salafi itu Wahabi. Bahkan setengah orang memang guna gitu, macam counter terrorism. Dia kata ISIS ni adalah golongan Salafi jihadi. Sebenarnya tak betul. Salafi ikut Salaf, Wahabi tak ikut Salaf. Jihad bagus, yang tak bagus irhabi. Jadi ISIS sebenarnya Wahabi irhabi, Wahabi yang teroris. Baik. Soalan yang ketiga, masalah khilafiyah bagaimana nak mendepani. Okey, kalau khilafiyah dengan makna khilafiyah yang betul, khilaf yang muktabar, ada kaedah la yunkaru al-mukhtalafu fihi. Tak perlu kita nak ingkar benda yang ada khilaf. Contohnya baca doa kunut subuh tau. Asal bandah lah. Dia mazhab Hanafi tak baca, asal marah dia. Kita mazhab Syafi'i kita baca, dia tak ada marah kita. Wa inna ma yunkaru al-mujma'u alaihi. Nak ingkar benda hak ijma', minum arak, berjudi, tu kita ingkar sungguh-sungguh. Tapi hak khilaf kita boleh berlapang dada. Pelik golongan dia ni, dia suruh kita berlapang dada, mana ikut dia. Kalau dia pegang baca kunut dak sunat, kita kena ikut dia. Itu bukan berlapang dada orang panggil. Itu berlapang otak. Mana otak tu buat tebik luar, tak bakal. Jadi kalau masalah khilafiyah dengan muktabar, kita pakai berlapang dada. Dak kita fikir secara logik lah. Hebat kita kan hebat Imam Abu Hanifah. Hebat kita kan hebat Imam Syafi'i. Sehebat-hebat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dia sama dia khilaf. Takkah kita pada apa hebat nak settle khilaf? Tak jadi. Jadi khilaf muktabar kita biar. Tapi kalau hak menyangkut soal akidah, tu kita kena nak tak nak kita kena debat. Imam Abbas Asy'ari dulu dengan murid-murid dia mengalahkan Mu'tazilah dengan jalan debat. Tapi debat bukan nak kata selesaikan khilaf, tidak. Bila Nabi SAW khabar umat akan berpecah, kita sebagai beriman dengan Nabi, munasabah tak Nabi khabar tapi benda tidak berlaku, tak mungkin. Maknanya memang umat akan berpecah. Jadi kita buat dialog, buat apa semua bukan untuk menghilangkan perpecahan, tidak. Cuma kita nak supaya ramai orang faham kebenaran, jadi dia jauhi kebatilan, itu saja. Tapi learning jadi payah buat apa? Sebab ia ada internet. Pasang tak? Kita dialog lesah dah. Pompang-pompang bunyi lagi. Potong kok ni video. Ustaz aku tak boleh jawab pula. Kita lagi nampak ceria tak boleh jawab. Molek-molek dia potong, jadi kita pula ada jawab. Nampak mana? Dah lesah. Sebab dia masih nak kemenangan. Tapi untuk orang biasa, orang awam nak cari kebenaran, dia faham dah gitu. Faham lesah. Siapalah
misi kita berdialog, berdebat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi kita buka lagi satu soalan lagi. Jika ada, okey, silakan. Waalaikumsalam. Sekejap, pakai mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tentang tahlil bagi orang yang meninggal dunia, saya sendiri ada mendengar tazkirah di kuliah subuh di salah sebuah masjid besar di Mesra. Ustaz kata, ada Ustaz yang cakap buat tahlil itu bid'ah, tak ikut sunnah Nabi dan tak ada nas pun. Malah di sini mewasiat, beritahu dia wasiatkan anak-anak dia kalau meninggal jangan buat tahlil. Dia apa pada Pak? Tanya masalah, dia jawab. Tak boleh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kalau kita nak bincang tahlil ni, kita kena tengok daripada dua sudut ya. Yang dimasukkan tahlil kematian ni, adakah tahlilnya ataupun jamuan makannya. Kalau jamuan makannya itu sabit daripada tabi'in, Imam Tawus, Tawus betul radhiyallahu ta'ala anhu, dia khabar bahawa dulu sahabat-sahabat Nabi suka jamu makan lebih kurang dalam 3 atau 7 hari lepas kematian. Sebab orang baru mati ni dia diuji dalam kubur. Kalau orang mukmin dalam 7 hari dia diuji. Kalau orang munafik dalam 40 hari. Orang yang dalam hati ada nifak dan sebagainya 40 hari kena uji. Jadi bila sahabat buat, takkan kita nak kata bid'ah. Mana jamu makan ni sahabat buat. Dan pernah zaman Nabi SAW lepas ke bumi jenazah, maka orang atau wakil jemput Nabi pergi makan. Nabi pergi. Jadi cuma Nabi tak jadi makan kerana Nabi SAW dapati bahawa kambing yang dijamu tu tidak diambil dengan izin tuang dia. Bukan sebab jamuan tu buat lepas kematian, tidak. Kemudian dia anggap macam ni. Dia kata sunnahnya adalah kita buat makan jamu kepada keluarga si mati. Ya, yang tu betul. Sebab Nabi SAW pernah sarankan ij'alu li'ali Ja'farin ta'ama. Jadi Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu meninggal dunia, mati syahid. Jadi Nabi bagi saranan, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Sebab ia sudah mari satu urusan yang menyibukkan dia. Barulah dah mati dah. Sibuk lagi, sedih lagi, nak masak pun. Jadi bila orang buat makanan, lega. Jadi dia anggap oleh kerana sunnah kita tu bawa makanan pada keluarga semati, kalau keluarga semati secara sukarela, bukan kena paksa. Tidak guna duit haram. Kalau guna duit anak yatim tu jelas. Tidak melibatkan perbuatan yang haram. Misalnya berkumpul lepas tu meratak, tu jelas dah, tak boleh lah meratak haram. Hanya buat kumpul orang jamu makan sedekah bagi pihak semati, lalu dia anggap benda tu bid'ah. Tidak. Satu benda sunnah tidak automatik, yang satu lagi tu bid'ah. Ya. Dan lagi satu, dari segi bab jamu makan, adat orang kita biasanya memang jiran bawa juga gula, berah apa semua, bagi ke tuan rumah. Jadi tuan rumah hajah-hajah, jamu orang hak mari. Dan kalau niat sedekah bagi pihak semati, tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawa sedekah bagi pihak semati sapa bagi semati. Jadi selesai bab makan. Cuma kalau kadang dikata Imam Syafi'i melarang. Yang Imam Syafi'i larang tu, dia katakan maktam tu adalah perkumpulan sama ada untuk membesarkan urusan kematian ataupun untuk meratap. Lepas tu kita tak ada khilaf. Berkumpul untuk meratap. Meratap tu tak boleh. Kumpul untuk buat benda haram. Baik. Kalau kita pergi pada tahlil pula. Tahlil ni apa? Kita berzikir, kita berselawat, baca Quran tak? Jadi dia kata Imam Syafi'i diri kata tak boleh baca Quran untuk orang mati. Macam mana mu mengaku mazhab Syafi'i, mu pergi buat benda hak Imam Syafi'i kata tak boleh. Tengok dia pandai kona. Hak berlaku bukan Imam Syafi'i kata tak boleh. Ada riwayat daripada Imam Syafi'i, kalau kita baca Quran bagi pihak semati, tak siapa pahala bagi semati.
Maknanya kalau kita baca boleh kita, bukan tak boleh, dok bagi dia haram. Baca Quran bagi pihak semati itu haram. Tak. Yang riwayat Imam Syafi'i adalah tak sampai. 3 mazhab lain kata sampai. Maknanya benda khilaf. Bukan masalah bid'ah, benda khilaf. Kemudian ulama mazhab Syafi'i sendiri, Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Nasari rahimahullah ta'ala menerangkan, dia kata hak masuk tak siapa kalau pertama tak baca di sisi mayat. Kalau baca di sisi mayat memang Imam Syafi'i galakkan. Bahkan kalau khatam satu Quran pun kata Imam Syafi'i itu bagus. Sebab Quran ni dia ada manfaat pada orang mati. Yang kedua, kalau tidak didoakan. Kalau didoakan, sebab tu kita orang hak baca tahlil kan, dia kata Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Quran, dia doa. Kalau doa maka sampai. Ud'uni astajib lakum. Doa pada saya perkenankan. Dan yang ketiga, kalau tidak diniatkan. Baca saja tidak diniatkan. Kalau diniatkan sampai. Innamal a'malu binniyat. Kemudian sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW selepas kebumikan jenazah, lalu Nabi berzikir, sahabat ikut. Nabi berzikir, sahabat ikut. Bila selesai Nabi khabar, sekiranya orang mati ni sedang dihimpit oleh kubur dia. Jadi Nabi berzikir itu supaya kubur dia tu dilapangkan. Maknanya ni sunnah. Ya, Wahabi tak faham sunnah bid'ah, tak faham. Ya, tang bid'ah belaka. Saya bagi contoh selawat selang tarawih. Wahabi atau tak Wahabi, ada hak jenis dia kata Nabi tak buat. Jadi bid'ah Dia tak boleh beza amalan yang ada dalil khusus dengan amalan yang ada dalil umum. Selawat ni dalil umum. Allah suruh selawat, Allah tak tetapkan bila. Maknanya bila-bila boleh selawat, termasuk selang tarawih. Nak selawat di mana-mana boleh selawat. Nak selawat banyak mana boleh selawat. Nak selawat dengan lafaz bagaimana? Lafaz yang warid daripada Nabi Muhammad, lafaz sendiri pun sahabat buat. Jadi di situ kegagalan dia faham. Tapi kita tidak nafikan ada majlis-majlis yang dinamakan tahlil arwah boleh berubah hukum dia jadi haram. Contoh, bila melibatkan guna harta anak yatim misalnya. Orang tu mati, ada anak dia tak balik. Kita kata ni dik saka ni guna sikit buat jamuan boleh? Jadi budak tu kata boleh. Redha daripada budak tak balik ni tak terpakai, maka kita guna harta dia tu kira haram. Tu dengan sebab yang mendatang Tapi semata-mata jamuan sedekah bagi pihak semati, tahlil hadiah pahala bagi semati, iaitu yang jamuan makan tu sabit dalam amalan sahabat Nabi. Kalau tahlil benda khilaf siapa tak siapa. Jadi benda khilaf kita berlapan ada. Kalau kita jenis prihatin tau, ada ulama kata siapa, ada ulama kata tak siapa, baik aku buat. Kalau siapa muncul tak siapa, boleh tak aku. Tapi pelik kok, ada satu kisah betul-betul saya tak pasti. Dia jenis dia kata tak sah doa tak siapa. Jadi Tok Bila doa gini, saya dah sah doa itu tak siapa. Ayah dia mati. Mau Tok Bila jenis kahken kau. Lepas tu Tok Bila kat tangan, ya Allah ya Tuhan aku, mu masuklah ayah dia dalam neraka, ya Allah mu azablah dia. Kejut dia marah pula. Dia kata relax tak siapa. Jadi tak berapa cerdik cara dia mikir tu. Yang pasti tahlil dan sebagainya itu bukan bid'ah. Cuma isu di kalangan ulama siapa tak siapa saja kepada semati, wallahu a'lam. Cuma ada satu benda daripada apa yang Ustaz aku sebut tadi. Satu salah faham besar masyarakat ni adalah apa yang Nabi tak buat maka kita tak boleh buat. Hak ni yang jadi ke tahlil tak boleh, talqin. Dan apa yang Nabi tak buat maka kita tak boleh buat. Jadi di situ dia ada ayat Al-Quran yang disebutkan, yang dinyatakan. Ada ayat Quran yang sebut, kata apa yang aku suruh maka mu buat, maka apa yang aku larang, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang tinggal. Jadi di situ ada satu benda yang di tengah. Ada benda tengah, mana apa yang Allah suruh buat, benda yang Allah suruh tinggal maka kita kena jauh. Jadi ada benda yang tak diucapkan, ada benda yang tak disentuh, benda tak ada suruh dan tak ada larang. Dan kebanyakan benda yang tidak ada suruh, yang tidak ada larang ni adalah kadang-kadang duduk di bawah dalil umum yang kata Ustaz aku sebut ni.
Bukan jadi bid'ah pun, bahkan masih lagi dalam sunnah Nabi. Terima kasih diucapkan. Tes. Okey. Jadi terima kasih diucapkan. Tak boleh cakap biasa. Mikrofon suruh berhenti lah tu. Tes. Okey. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Turis dan Ustaz Ku di atas jawab balas yang cukup padat daripada mereka berdua. Jadi insya-Allah rasanya cukup sampai di sini saja forum kita di sini. Jadi memandangkan masa pun dah agak lewat, dah 9.30 lebih. Jadi apa yang dapat saya simpulkan pada malam ini selaku moderator, jadi kita hendaklah mempunyai sifat tasamuh ataupun sifat bertolak ansur yang tinggi dalam perkara ini. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat kepada ulama-ulama yang dahulu, mereka sangat berhati-hati dalam nak mentakfirkan sesama Muslim. Cukup berhati-hati. Kalau kita lihat Al-Hafiz Ibn Hajar menyatakan bahawa 69 perawi yang berfahaman bid'ah, maksudnya mempunyai fahaman-fahaman yang lain daripada apa yang maksudnya yang lain daripada ahli sunnah wal jamaah, tetapi masih dimasukkan hadis-hadis mereka di dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari sendiri menerima hadis-hadis tersebut. Dan begitu juga dengan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang mana mengiktiraf gurunya Ibrahim bin Abi Yahya, yang mana dia ini adalah daripada mazhab Qadariyah. Jadi bahawasanya walaupun dia daripada mazhab Qadariyah, tapi dia tetap mengiktiraf dia sebagai guru dan tidak mentakfirkan dia. Jadi apatah lagi kita ni sebagai orang awam, kan, kalau kita ustaz sekalipun, kita tidak boleh mentakfirkan orang dengan amalan-amalan yang kita buat ni lah, kan, sama ada tahlil ke, amalan-amalan yang ziarah kubur ke. Jadi benda-benda itu kita kena berhati-hati. Jangan kita terpengaruh dengan kelompok-kelompok ini, dan kita jagalah kampung kita, masyarakat kita daripada termasuk daripada golongan-golongan ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Aku dan Ustaz Wis di atas kesudian datang ke surau kami ini. Jadi saya pun ingin memohon ampun, maaf kepada Al-Fadhil Ustaz Aku dan Ustaz Wis di atas segala kekurangan yang berlaku. Sebab ini pun adalah kali pertama kita mengajar kat forum. Jadi kita nak ubah sikit konsep ni, tak naklah kuliah je kan. Jadi supaya dapat menarik perhatian yang lebih ramai, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sampai di situ saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kisah kamu